Kata Imam Al-Hakim Ibn Abdillah dalam kitab Al-Arba'in, ia berkata bahawasanya perlu diketahui menurut pendapat kami di sini merujuk kepada mazhab Syafi'i, qunut subuh adalah disyariatkan. Bahkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jika ditinggalkan, ia tidak membatalkan salat, tetapi harus untuk digantikan baginya sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaannya. Pada malam ini kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali pengajian kuliah ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula dalam bab pengajian kitab Al-Azkar, sambungan kepada tajuk berkenaan dengan qunut. Perbincangan berkenaan dengan qunut. Baik. Kata Imam Al-Hakim Ibn Abdillah dalam kitab Al-Arba'in, ia berkata bahawasanya perlu diketahui menurut pendapat kami di sini merujuk kepada mazhab Syafi'i, qunut subuh adalah disyariatkan. Bahkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jika ditinggalkan, ia tidak membatalkan salat, tetapi harus untuk digantikan baginya sujud sahwi, baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun kerana terlupa. Ini kata yang dinukilkan oleh Al-Hakim mengenai pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Maknanya hukumnya sunat muakkadah. Sebahagiannya pendapat dalam mazhab Syafi'i meletakkannya dalam bab sunat ab'ad. Satu pendapat kata sunat muakkadah. Satu lagi bermakna sunat muakkadah itu dalam erti kata sunat ab'ad, yang mana kalau ditinggalkan ia, maka hendaklah digantikan baginya untuk menyempurnakan salat itu dengan sujud sahwi. Sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan secara tidak sengaja, sama ada dengan lupa ataupun disebabkan kerana sengaja meninggalkannya dalam keadaan tidak lupa. Ini adalah merupakan pendapat yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i. Kita baca nuntut, saya huraikan berkenaan dengan pendapat para fuqaha dalam bab ini panjang. Adapun selain solat subuh dari solat 5 waktu, apakah juga harus melakukan qunut? Dalam hal ini ada 3 pendapat menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama sekali, bila kita kata qunut, qunut tu apa? Qunut tu sendiri apa makna dia? Qunut ini maknanya adalah berdiri lama. Dari segi bahasa, qunut ini
maknanya adalah berdiri lama atau panjang berdiri. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, berdirilah kamu. Allah kata berdiri kepada Allah Ta'ala qanitin, dengan berdiri yang panjang atau berdiri yang lama. Sebab biasanya i'tidal berdirinya tidak sepanjang qiyam. Kerana qiyam panjangnya berdirinya disebabkan kerana kita membaca ayat Al-Quran. Tapi i'tidal dia tidak panjang berdirinya seperti mana qiyam pada rakaat, disebabkan kerana bacaan doa pada ketika i'tidal itu adalah sederhana dan tidak sepanjang bacaan Al-Quran. Namun dilamakan atau dipanjangkan berdiri itu ketika i'tidal melebihi daripada kebiasaannya adalah kerana bertujuan untuk berdoa. Bertujuan untuk berdoa. Sebahagian memberikan makna qunut ini maknanya adalah doa yang panjang. Doa yang panjang, bukan berdiri yang panjang, tapi doa yang panjang. Maka disebabkan kerana itu, bila disebut tentang qunut, maka qunut itu adalah merujuk kepada doa yang dipanjangkan. Cuma ada ulama' dia gabungkan dua ta'rifan ini dengan memberi maksud doa pada waktu berdiri yang panjang. Maknanya doa dalam keadaan berdiri dengan waktu yang dipanjangkan daripada kebiasaannya. Okey. Sekarang ni kita nak masuk, apakah qunut ini merupakan satu perkara yang diterima di dalam pendapat mazahib para ulama? Ya, qunut ini adalah sesuatu yang diterima oleh kalangan ulama mazhab. Cuma maknanya dari sudut qunut tu disyariatkan ataupun tidak? Ya, ada dalam syariat. Cuma yang menyebabkan para ulama berbeza pendapat adalah dari sudut qunut itu pada waktu bila, atau qunut itu dilakukan dalam keadaan apa. Yang tu yang menjadi perselisihan dan kekhilafan di kalangan para ulama mazhab. Dalam mazhab Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, ataupun dalam mazhab Hanafi, menyatakan bahawasanya qunut ini disyariatkan di dalam salat sunat witir. Bahkan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi mengatakan qunut dalam witir hukumnya wajib. Qunut di dalam witir hukumnya wajib bagi mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita pergi ke negara-negara yang bermazhab Hanafi, kalau mereka semayang witir, mereka akan buat qunut di rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang ketiga di penghujungnya. Kerana bagi mereka wajib. Tapi kita kena belajarlah dalam kefahaman mazhab Hanafi ni, wajib ni kalau tinggal dia tak membatalkan salat, kerana dia bukan fardu. Cuma kalau tinggal yang wajib menyebabkan kurang pahala salatnya itu, dan perlu juga digantikan dengan sujud sahwi di dalam mazhab Hanafi kalau meninggalkan qunut. Cuma bagi pandangan mereka, qunut itu ada pada witir, dalam setiap kali solat witir. Dalam mazhab Syafi'i ada juga qunut dalam witir. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, para ulama mereka berpandangan qunut dalam witir ini hanya dituntut apabila masuknya fasa yang kedua atau separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Berdasarkan kepada amalan sahabat, apabila intasafa min Ramadan,
dah berlalu separuh daripada Ramadan, apabila mereka mengerjakan salat witir, mereka melakukan qunut. Jadi mazhab Syafi'i mengambil pakai amalan para sahabat ini untuk mengatakan witir ini sebenarnya dia dituntut untuk dilakukan qunut hanya ketika bulan Ramadan. Kerana sahabat buat hal itu secara beramai-ramai, yakni kerana ketika mereka salat beramai dan setelah berlalu separuh daripada Ramadan. Tetapi bagi pendapat mazhab Hanafi, dia kata ketika Nabi salat witir, sebelum Nabi turun sujud pada rakaat yang ketiga, baginda membaca doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait, di dalam salat witir. Baik. Adapun dalam mazhab Maliki dan juga di dalam mazhab Hambali, mereka juga bersetuju adanya qunut. Cuma bagi pendapat mereka, qunut itu hanya disyariatkan apabila berlakunya nawazil. Nawazil ni maknanya peristiwa ataupun musibah ataupun apa-apa bentuk kecelakaan, lalu dituntut untuk melakukan qunut, yakni doa yang khusus dibacakan di dalam salat. Itu bagi mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Dinamakan nawazil, maknanya peristiwa-peristiwa yang tertentu. Kerana alasan mereka bahawasanya ketika Nabi SAW mengerjakan salat ketika awal disyariatkan, baginda tidak buat qunut. Tapi bila di penghujung akhir hayat Nabi SAW, bila banyak berlaku perang, bila banyak berlaku musibah, bila banyak berlaku ancaman daripada pihak tentera musuh, maka Nabi SAW banyak melakukan qunut di dalam salat-salat fardu. Sebab tu kalau kita semayang berjemaah ke, kita semayang bersendirian ke, kita nak doa supaya Allah angkat musibah banjir umpama, ataupun mengangkat musibah kemarau, atau musibah wabak, atau apa-apa saja musibah yang berbentuk umum, bukan berbentuk khusus ya. Kalau musibah tu kena kat kita saja, yang tu ulama kata tak dituntut buat qunut untuk kita lah. Ya, yang tu kita boleh doa ketika sujud, yang kita dah bincangkan sebelum ini. Kalaulah musibah itu berbentuk umum, berbentuk ramai masyarakat yang menimpa umat, maka boleh dibuat qunut itu di dalam salat fardu. Tak kiralah sama ada musibah itu menimpa pada umat Islam di negara ini atau di negara mana pun, maka boleh dilakukan doa qunut sepanjang mana kita nak minta pada Allah agar musibah itu diangkat ataupun musibah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda pernah membaca qunut mendoakan kehancuran kepada kabilah Zakwan dan Ri'al, dan satu lagi saya lupa nama dia, yang mana ketiga suku kaum ini telah pun membunuh beberapa orang sahabat Nabi penghafal Quran. Mereka menerkam dan mereka menyerang hendak dan mereka membunuhnya. Jadi ini adalah pendapat para ulama mengenai hal yang berkaitan dengan qunut. Ya, jadi berbeza-bezalah pendapat. Habis itu mana satu? Semuanya betul tuan-tuan. Kerana semuanya pernah dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat ataupun diamalkan oleh Nabi SAW. Cuma cara para ulama memahami hadis ataupun perbuatan Nabi itu yang menyebabkan pendapat-pendapat mereka berbeza-beza. Ya, pendapat mereka berbeza-beza. Baik. Dan mazhab Syafi'i pun cuma bezanya mazhab Syafi'i bab qunut ni dia ada dua jenis qunut. Tiga lah. Satu qunut subuh,
Yang kedua adalah qunut untuk nawazil, yakni bila berlakunya musibah. Yang ketiga adalah qunut di dalam witir di separuh yang kedua Ramadan. Jadi dalam semua mazhab yang paling banyak menuntut untuk kita membuat qunut di dalam salat adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Asy-Syafi'i. Jadi 3 kategori dia. Qunut subuh tu selalu setiap hari kita kena buat. Yang nawazil tu kita buat bila ada musibah dan bila ada kecelakaan. Dalam solat fardu mana pun boleh buat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak boleh buat. Dan yang ketiga, qunut untuk solat witir pada fasa yang kedua di dalam separuh Ramadan yang keduanya. Adapun di dalam mazhab Hanafi dia ada 2 qunut saja. Dia kurang sikit. Dia jatuh yang kedua. Dia ada qunut witir dalam sepanjang witir tiap-tiap hari, sama ada dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Yang keduanya dia ada qunut nawazil. Adapun pendapat yang ketiga, Maliki dan Hambali, mereka hanya ada satu jenis qunut sahaja, iaitu qunut nawazil, dan tidak ada qunut witir, ya, dan juga tidak ada qunut subuh bagi pendapat mereka. Baik, jadi kita kembali balik dalam hal ini, yakni dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada 3 pendapat yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i mengenai apakah ada qunut selain daripada salat subuh. Kata Imam Nawawi, yang paling sahih lagi terkenal daripada pandangan mazhab Syafi'i, yakni Imam Syafi'i sendiri, jika ada bencana yang menimpa kaum muslimin, mereka hendaklah melakukan qunut. Ini dinamakan qunut nawazil tadi tu, kategori yang kedua tu. Jika tidak ada musibah itu, maka tidak disyariatkan melakukan qunut pada selain solat subuh. Pada selain solat subuh. Pendapat kedua daripada mazhab Syafi'i pula, secara mutlak mereka harus melakukan qunut. Ini pendapat kedua. Maknanya pendapat kedua daripada Imam Syafi'i sendiri mengatakan boleh buat qunut pada salat fardu yang lain. Tak semestinya melazimi pada salat subuh sahaja. Tapi yang paling sahih dalam 3 pendapat tadi adalah subuh saja. Cuma bila berlakunya peristiwa yang menimpa umat Islam, maka baru dibuat pada salat yang lain. Adapun yang ketiga, secara mutlak tidak dituntut qunut melainkan pada subuh. Maknanya tuan-tuan, Imam Syafi'i sendiri pernah berijtihad 3 kali dalam bab qunut ni. Imam Syafi'i menukar pendapat. Mula-mula Imam Syafi'i kata tidak boleh qunut melainkan subuh. Imam Syafi'i tukar pandangannya, mengatakan boleh qunut pada semua solat fardu. Kemudian Imam Syafi'i tukar pendapatnya, mengatakan keutamaannya adalah subuh berdasarkan riwayat Anas yang mengatakan sejak Nabi buat qunut subuh, Nabi tak pernah tinggal sampai Nabi wafat. Adapun untuk solat yang lain, baginda buat apabila berlakunya musibah kepada umat Islam. Maka itulah pendapat yang paling masyhur, yang paling popular daripada pandangan Imam Syafi'i yang telah dinukilkan oleh kebanyakan para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Lagi satu tuan-tuan, kenapa Imam Syafi'i pilih pendapat ini? Kerana kalau kita belajar metodologi Imam Syafi'i ini dalam beliau menilai sesuatu benda dalam bab ibadah, beliau lebih suka mengambil pilihan untuk buat sesuatu daripada meninggalkan sesuatu. Makna katanya, melakukan sesuatu itu jika dia lebih memberikan keberuntungan, jika dia lebih memberikan manfaat. Lagi satu, kenapa Imam Syafi'i pilih hadis ini? Kerana subuh ni
memang digalakkan untuk dipanjangkan solatnya. Walaupun dia kadarnya adalah 2 harakat, tapi dia dituntut untuk dipanjangkan. Dipanjangkan bacaannya, berdirinya. Maka untuk meraihkan orang-orang yang hadir menunaikan berjemaah pada salat subuh. Maka disebabkan kerana itu, bila kita baca qunut di dalam salat fardu subuh itu, maka pertama kita dapat memanjangkan solat itu dan memberi ruang kepada orang yang lain untuk sempat berjemaah dengan imam. Yang keduanya, kerana alasan beliau, subuh ni adalah tempat berhimpunnya para malaikat. Waktu subuh ni berhimpunnya para malaikat di waktu pagi, dan juga malaikat yang bertugas di malam hari semalam. Sebelum malaikat yang bertugas malam semalam naik bertemu dengan Allah, mengangkat, membawa amalan kita. Dan ketika malaikat yang bertugas pada pagi siang itu, pada pagi itu berhimpun di waktu fajar, maka ada baiknya bila kita berdoa di waktu itu, ia adalah merupakan tempat perhimpunan para malaikat, maka doanya itu didengari oleh para malaikat dan ia membuka ruang kemustajaban. Karena Allah kata dalam Quran, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Demi Quran yang dibaca pada waktu subuh, sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu subuh itu dipersaksikan oleh ramai para malaikat. Maka itu di antara beberapa alasan kenapa pendapat ini dipilih sebagai kecenderungan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Menurut pendapat kami, kami kat sini merujuk kepada An-Nawawi. Disunahkan qunut adalah pada 1/2 terakhir bulan Ramadan pada setiap rakaat terakhir solat witir. Pendapat lain di kalangan kami pula, ini dah kalangan mazhab Syafi'i juga, ulama-ulama Syafi'i juga, disunahkan qunut 1 bulan penuh di dalam Ramadan. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i juga, qunut pada semua salat sunat. Qunut pada semua salat sunat, terutama padanya adalah salat witir. Dan ini adalah merupakan pendapat yang sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah. Namun pendapat yang terkenal, kata Imam Nawawi, adalah pendapat yang pertama. Saya ulang. Qunut dalam witir ni pun ada 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Para ulama dalam mazhab Syafi'i ni ramai tuan-tuan. Walaupun mereka bermazhab Syafi'i, tapi ada beberapa furu' dalam bab fiqh mereka berbeza-beza pendapat. Tapi majoritinya sama dengan Imam Syafi'i. Yang pertama, kata witir itu hanya ada qunut pada separuh yang kedua Ramadan. Ini pendapat majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian mereka seperti Imam Rafi'i dan seperti mana Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan, mereka berpendapat qunut witir ini adalah pada sepanjang salat witir. Hanya sama macam pandangan mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Pendapat ketiga di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i juga, tapi bukan pendapat majoriti, mengatakan witir dalam bulan Ramadan qunutnya sepanjang Ramadan, bukan separuh. Maknanya ada 3. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa pergi ke Syria, sekarang tak ada lah, ni cerita dulu. Syria ni antara tempat yang kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Bila kita pergi, para pelajar
pergi ke jami' dia, maknanya dia punya masjid-masjid dia, semua guru-guru syekh dia tu mazhab Syafi'i. Tapi mereka berbeza, kadang-kadang yang ni cenderung ambil mazhab Syafi'i dalam riwayat ini, yang ni ambil dalam riwayat ini. Contoh macam isu ketika muzakarah haji, ahli jawatan kuasa, muzakarah jemaah muzakarah panel haji, bila mereka buat keputusan nak mengelakkan batalnya wuduk ketika tawaf, mereka mengesyorkan kepada jemaah haji untuk keperluan menukar kepada mazhab Hanafi. Maknanya supaya kalau disentuh atau tersentuh tak batal wuduk. Cuma dia menjadi satu implikasi yang sukar pada jemaah haji tu. Kalau mereka nak mengamalkan cara pembatalan wuduk mengikut mazhab Hanafi, mereka kena berwuduk seperti mazhab Hanafi. Dia kena by package. Tak boleh bab batal mazhab ni, bab wuduk mazhab lain. Itu campur aduk, namanya talfiq. Kalau bab wuduk kena ambil completely satu mazhab. Masalah orang kita bukan tahu cara berwuduk mazhab Hanafi lagu mana. Dari segi asasnya samalah, basuh muka samalah. Basuh muka, tangan, kaki, yang tu semua sama. Cuma yang tak sama kepala. Kalau mazhab Syafi'i kita ambil sikit saja pun cukup. Mazhab Hanafi kata tak boleh, paling kurang 1/4 daripada kepala, maknanya ubun-ubun. Bagi pendapatnya. Jadi takut nanti nak kena bagi pula kursus pada jemaah haji cara wuduk. Mereka dah biasa macam ni, jadi sulit. Ya, jadi sulit ke atas mereka. Akhirnya mereka buat ulangan semula, perjumpaan semula, dan mereka memilih pendapat dalam mazhab ulama, dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang memiliki pendapat yang sama seperti mazhab Hanafi. Walaupun itu bukan pendapat yang popular atau mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i juga, tapi dia bukan pendapat yang mu'tamad. Maknanya pendapat majoriti ulama mazhab Syafi'i. Dia pendapat minoriti ulama mazhab Syafi'i. Jadi bila pilih pendapat itu, jadi tak perlu lagi jemaah untuk berwuduk dengan cara mazhab lain. Ya, sebaliknya mereka hanya berpada dengan cara wuduk di dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah satu kemudahan. Ya, kemudahan kepada para jemaah, ya, seperti mana khilaf di kalangan para ulama itu menjadi rahman kepada umat manusia. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, lanjutannya masuk dalam perbahasan tempat kunut. Ya, tempat kunut. Kalau kita dah bincang kunut tu ada, sekarang ni kunut tu waktu bila? Saya pernah, dulu saya belajar di Jordan. Jordan dia mazhab Hanafi. Masa berlaku terbunuhnya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, tu imam dia buat kunut. Depa kunut subuh tak ada lah, sebab dia mazhab Hanafi. Witir depa ada. Cuma hari tu semua solat fardu dia buat kunut. Dia pun tak cakap kan peristiwa tu. Dia sebelum tu dia ada cakap lah apa di terbunuhnya apa, dia ada cerita lah. Itu bila sembahyang dia buat kunut. Kita dah biasa dah kunut tu selepas daripada rukuk, yakni ketika i'tidal. Tapi mereka punya kunut sebelum rukuk. Tak kelang kelibut. Lepas habis baca ayat Quran, kata bacalah ayat Quran. Illa alladhina amanu wa 'amilus salati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kita ingat nak rukuk lah. Allah dia doa, kita dah turun lah.
Sebab dia ni tak turun. Dia baca doa. Ya. Dia baca doa tu sunat lah. Bagi mazhab dia wajib, tapi tidaklah sampai peringkat fardu. Tapi kita yang dah turun rukuk ni, nak naik balik ke tak naik? Itu pun satu hal juga. Kalau kita naik balik, sedangkan kita daripada posisi fardu, nak patah balik pergi ke kunut yang merupakan tidak fardu, tak boleh. Jadi apa yang kita buat? Tunggulah dia doa dalam keadaan rukuk. Balik tu sakit belakang. Sebab apa? Kunut dia panjang. Tak percaya, tonton terus rukuk. Sujud tak apalah, boh dari atas kapet syok lah. Lama pun tak apa, sedap duduk. Cuba rukuk 20 minit macam, boleh tahan? Sakit belakang. Turun naik, dah nak betul je ni, gerak banyak-banyak kan, tak lurus pula kan. Susah pula, duduk pula gitu. Balik tu minta urut lah, pijak belakang kan. Sakit. Tu nak menceritakan, itu yang dibincangkan oleh para ulama, tempat kunut, ya. Menurut pendapat kami, kata Imam Nawawi rahimahullah, tempat kunut pada solat subuh adalah setelah bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua. Maknanya rakaat terakhir lah. Sebab subuh kan 2 rakaat. Jangan pergi buat kunut rakaat pertama. Takut nanti makmum ingat, ni rakaat akhir lah, tengok bangkit pula. Jangan. Jangan menukar tempat. Kalau orang tukar, batal tak sembahyang dia? Agak tuan-tuan pernah tanya tak soalan ni? Kalau imam tu pada waktu subuh tu, mungkin dia mengantuk sangat ke macam mana ke? Hari tu tak apa, nak sihat makan, dia pergi buat kunut rakaat pertama. Allahumma hdina fi man hadait. Ni rakaat pertama ni. Kan? Kau hari ni 2 kali kunut kot, rakaat kedua lagi dia buat pula. Tak apa, kita tunggu rakaat kedua. Rakaat kedua dia tak buat. Habis sembahyang baru pula sah tak sah, sah tak sah. Sah tuan-tuan. Cuma bila menukar tempat tu, jika kerana lalai atau lupa atau kerana dia faktor-faktor yang seumpama dengannya lah, dia tidak membatalkan solat. Cuma bila dia menukar posisi benda pada benda yang lain, para ulama mengatakan perlulah dia membuat sujud sahwi. Kerana kita telah menukar sesuatu yang bukan tempatnya pada bukan tempatnya. Ya, maka disunatkan untuk kita membuat sujud sahwi, terutamanya dia adalah sunat yang berat. Bukan sunat yang ringan. Kalau sunat ringan hayat ni makruh saja. Contoh masa rukuk kita pergi baca zikir sujud. Masa sujud kita baca zikir rukuk. Itu makruh. Tapi kalau sunat yang berat, dia kena ganti dengan sujud sahwi. Baik, kita boleh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmatillah Allah, kita sambung sekali lagi. Jadi kunut itu dilakukan pada rakaat yang terakhir bagi setiap salat. Ya. Imam Malik rahimahullah berkata kunut dilakukan sebelum rukuk. Saya tersilap tadi tuan-tuan. Mazhab yang kata ada kunut subuh ni mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Cuma sebahagian yang Maliki yang kata tak ada, tapi majoriti mazhab Maliki kata ada. Sebab tu di Morocco dulu pernah sekali pergi ke sana untuk pertandingan hafazan. Dia solat subuh, dia ada kunut. Dia macam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki kata kunut dia sebelum rukuk. Kunut subuh dia sebelum rukuk. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i buat kunut tu sebelum rukuk, tak ada masalah. Tapi rakaat terakhir, tapi kita buat sebelum rukuk, tak perlu sujud sahwi. Kerana Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, beliau juga pernah menyatakan pendapat yang samanya ia dengan gurunya Imam Malik, mengatakan kunut subuh ni adalah sebelum rukuk. Tapi kemudian beliau menukar pandangannya, mengatakan sesudah daripada rukuk, yakni ketika
i'tidal, yakni ketika i'tidal. Sebab tu Imam Nawawi di sini menukilkan pendapat bahawasanya yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh itu adalah selepas daripada rukuk, yakni ketika i'tidal. Baik, kata beliau lagi, sahabat-sahabat kami, maknanya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang di kalangan mereka seperti Imam Nawawi, kedudukan mereka, seandainya pengikut Imam Asy-Syafi'i melakukan kunut sebelum rukuk, nampak? Kata Imam Nawawi, kalau ada orang mazhab Syafi'i buat kunut sebelum rukuk, ini lepas baca Al-Quran dia kunut terus. Maka disebutkan bahawasanya dianggap sah menurut pendapat yang paling sahih. Kami mempunyai pendapat yang berbeza. Hal itu dianggap sebagai sah dan yang paling sahih adalah harus mengulangi kunut itu sekali lagi ketika rukuk. Maknanya 2 kali ya. Maknanya kalau dia buat sebelum rukuk, sah dah kunut tu. Cuma nak lagi cantik, lepas lagi dia habis rukuk, dia i'tidal, dia buat balik. Maknanya dia ulang balik kunut yang dia sudah bacakan ketika dia qiyam tadi. Maknanya 2 kali lah itu. Itu lebih afdal. Kerana dia masih memiliki tempat dan ruang untuk dia baca balik, ulangi balik atau gantikan balik kunut tadi di tempatnya. Tapi kalau dia terlupa lepas daripada dia i'tidal, dia terus turun, maka memadai baginya dan tidak perlu padanya sujud sahwi. Tak perlu. Dia berbeza kalau tukar dalam rakaat tadi tu. Tukar rakaat memang kenalah. Tapi kalau dia tukar rakaat akhir, tapi dia tukar keadaan sebelum rukuk atau selepas rukuk, dia tukar di situ, maka tidak perlu sujud sahwi. Cuma kalau dia ulang balik untuk lakukannya selepas rukuk, maka itu adalah lebih afdal. Ya. Ini yang dibincangkan berkenaan dengan pendapat para ulama bilakah tempat kunut itu dibacakan. Okey, kenapa mereka berbeza-beza ni? Kerana riwayat yang berbeza. Sebab tu tuan-tuan, cantiknya perbezaan ni, kerana Nabi nak tunjukkan kita nak menghadap Allah, rukun semua ulama tak ada beza. Tuan-tuan tengoklah, semua benda rukun, semua mazhab tak ada beza. Yang beza mungkin bacaan, benda yang minor lah, benda furu' daripadanya. Bacaan, ada sujud, ada duduk istirahat atau tak ada duduk, itu benda tambahan, aksesori. Benda yang utama tak ada khilaf. Macam tadilah kunut nak buat selepas ke, nak buat sebelum rukuk ke, itu saja. Saya pernah bawa satu jemaah umrah. Dia daripada Sarawak, orang Iban masuk Islam. Dia ada grup-grup dia lah. Duduk sekali dengan mereka. Mereka baru masuk Islam sebulan. Lepas masuk sebulan, kawan dia tunjuk gambar Mekah, orang pergi umrah. Ui, terus nak pergi. Dia terus nak pergi. Pasal dia kata, dia nak tahu ada apa kat sana. Dia nak tahu ada apa dalam Kaabah tu. Dia nak tahu jugalah apa tujuan Kaabah tu. Dia nak tahu sejarah jugalah. Jadi dia pun masuklah. Okey, tak apalah, pendekkan cerita. Bila dia semayang kat Masjidil Haram, habis semayang dia tanya, saya nak tanya satu soalan. Apa dia? Kenapa saya tengok orang yang semayang ni tak sama? Saya kata, mana boleh tak sama? Semua sama. Yelah, maksud saya,
sama, tapi ada sikit tak sama. Saya tengok ada orang angkat takbir Allahu Akbar, tangan berbawah. Itu mazhab Maliki. Ada yang Allahu Akbar, tangan buka sini. Ada yang saya takutlah. Jadi dia kata, kenapa lain? Kenapa tak standardize semua sama? Tapi saya beritahulah, qiyam sama, rukuk sama. Cuma benda-benda yang minor tu saja yang berbeza. Saya kata sebab Nabi nak tunjukkan bila kita beribadat pada Allah, keselesaan manusia tak sama. Ada orang dia selesa, tangan dia berbawah. Kadang-kadang Nabi buat macam tu. Inilah, tuan-tuan kena faham, zaman Nabi pergi perang, tangan ni duk pakai pompang-pompang. Cuba tangan tuan-tuan pergi perang setahun peperangan kecil yang terlibat di kalangan sahabat 200. Peperangan besar setahun saja lebih kurang 2 ke 3 peperangan. Tangan ni kalau pergi perang mengah ni, macam ni lama-lama kau tengah sakit, tak larat pula. Jadi situasi berbeza. Kadang-kadang Nabi buat macam tu kerana nak meraihkan, ada orang selesa lagu ni, ada orang selesa lagu ni. Jadi tanwi', kepelbagaian itu diberikan oleh agama untuk bagi kita seronok beribadat dan khusyuk dalam beribadat. Oh, boleh faham. Dia kata lain dengan Kristian. Dia dulu Kristian. Dia dulu Katolik. Makwa dia tak kahwin lagi. Dia ada makwa. Protestan. Dia kata, saya nak masuk Church Protestan, tak bagi. Katolik, keluar. Kristian lah. Kristian lah. You punya cara lain, I punya cara lain. You duduk luar. You tak sama. I baca lain, you baca lain. Baik, duduk luar. Dia kena tunggu awet dia. Dia kata, apa ni dia kata. Tapi dia kata, orang Islam pelik. Semua boleh duduk satu masjid. Sebab saya kata, yang tu benda kecil. Kerana tujuan dia nak sembah Allah, Tuhan yang sama. Dia punya tiang, rukun-rukun sembahyang, semua sama, tak ada lain. Siapa yang pergi buat rukun tu, dia buang ke, dia tukar rukun tu je lain, yang tu sembahyang yang batal, yang tidak sah. Jadi kat situlah dia nampak bagaimana keindahan dalam Islam. Dia jadi fahamlah. Baik. Dia nak relatekan dengan apa yang dia lalui pengalaman dia. Cuma saya teringatlah, ada satu benda dia tegur. Bagus juga mereka ni baru masuk Islam. Bila mereka belajar, mereka pegang dengan ilmu. Cuma ilmu dia tak cukup lah. Hari itu pagi subuh Jumaat, imam baca As-Sajdah kat Masjid Nabawi. Imam buatlah sujud. Allah, sujud lah. Lepas walau yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira kharu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa la yastakbirun, sujud. Dia tak sujud sampai imam habis sembahyang. Lepas dia tak sujud, dia tunggu lah sampai imam naik balik, dia ikut imam sampai habis. Habis tu dia balik, dia tanya, saya rasalah pagi tadi imam mengantuk. Uish, saya kata, pasal apa mengantuk? Kalau mengantuk, dia tak baca lah ayat Quran. Yalah, kita belajar lepas qiyam mesti rukuk, dia sujud. Lepas tu baru dia teringat balik, dia bangun baru dia rukuk. Tapi dia tak buat sujud sahwi. Saya buat. Oh, saya rupanya tang tu dia tak ambil belajar lagi. Jadi kita main tugas bagi tahulah, oh ni sebab ada ayat tempat sujud, jadi kita kena sujud. Cuma kalau tuan tak sujud pun tak batal, sebab sujud itu sunat. Tapi kita disuruh mengikut imam tu wajib. Jadi kena ikut imam. Oh, sebab saya ingat kalau orang buat salah jangan ikut. Jadi saya ingat imam tu buat salah, rupanya saya yang salah. Jadi nak ceritakan dari segi moral of story, baguslah dia. Dia tidaklah ikut-ikutan, dia ikut ilmu dia. Cuma ilmu dia belum cukup. Baik. Cuma yang saya sedih ni, ada setengah orang, ialah kita fahamlah, katakanlah dia nak ambil pendapat tak ada qunut. Saya pernah sembahyang masjid mana,
Masa imam kunut dia tak angkat tangan. Saya sebenarnya saya tegur dia. Kalau tuan tak ambil, tak setuju dengan pandangan mazhab Syafi'i pun, tapi jika imam buat, tuan buat. Kerana mengikut imam itu adalah satu benda yang sunnah disuruh oleh Nabi SAW. Seperti mana kita pergi semayang di belakang tu imam yang tak buat kunut, kita pun tak buat kunut. Imam Syafi'i pernah semayang di Iraq dan Imam Syafi'i tak buat kunut kerana menghormati Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani, anak murid kanan Imam Hanafi, kerana dia tak buat kunut. Jadi saya kata, pasal apa tak buat? Ikutlah imam. Imam buat, kita buat. Ya, kerana itu adalah menunjukkan toleransi kita. Ya, toleransi kita di dalam perkara-perkara furuk yang kecil. Dia dengar macam tu. Dia balik . Okey, baik. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Kita tangguh sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.